Allah, Allah, Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Asbahna wa subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi la syarika lahu. Allahumma ma asbah li min ni'matin wa li ahadin wa barakatuh wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarraf wa karrama wa baraka wa 'azam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasa'a ilmullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu lagi di dalam majlis bacaan kitab Al-Azkar, dan mudah-mudahan sidang hadirin, sidang musyahidin, sidang penonton berada dalam keadaan sihat walafiat, dan mudah-mudahan juga kita berada di dalam golongan yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu Nabi mendoakan kepada umatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kepada mereka yang berpagi-pagi dengan kebaikan, yang berada dalam ketaatan. Dan doa Nabi mustajab. InsyaAllah kita mudah-mudahan kita berada dalam keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita sambung terus bacaan kitab Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhis ad-Da'awat wal Azkar al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar, yang lebih dikenali sebagai Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, hari ini pada tajuk faslun fi mawadhi'i dzikri, itu pada tempat-tempat zikir. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa yanbaghi an yakuna al-mawdi' alladhi yadhkuru fihi khaliyan nadhifan فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور، ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. Kata Imam Nawawi, وينبغي أن يكون الموضع, maka sayugianya lah, sewajarnya lah tempat
yang mana dibacakan zikir padanya, yazkuru fihi khaliyan nadhifan, berada dalam keadaan khaliyan, ini sunyi ataupun sepi ataupun kosong daripada segala gangguan secara nyata ataupun zahir ataupun yang tersembunyi. Ini segala hal yang mengganggu daripada kita khusyuk daripada berzikir kepada Allah. Nadhifan, dan juga berada dalam keadaan bersih, suci daripada segala najis, segala kekotoran. Fa innahu a'zamu fi ihtirami dzikri wal mazkur, karena dengan itu dengan perkara yang sepi ataupun sunyi daripada gangguan dan bersih dari kekotoran, sangat besar dalam memberi ihtirami dzikri wal mazkur, dalam memberi penghormatan kepada zikir itu sendiri, dan juga mazkur. Mazkur ni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walihadza mudiha dzikru fil masajid wal mawadhi' asy-syarifah. Maka dengan sebab itu dipuji bagi mereka yang berzikir di masjid dan juga wal mawadhi' asy-syarifah, tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang dikenali sebagai tempat yang ada barakahnya. Dengan sebab itu seharusnya lah bagi tempat orang berzikir itu dia perlu bebas atau tak perlu dengan banyak gangguan lah, perhiasan yang mengganggu dia daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa 'an al-Imam al-Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu, daripada al-Imam al-Jalil Abi Maisarah radhiyallahu anhu berkata, la yuzkarullah ta'ala illa fi makan tayyib. Tidak sewajarnya lah berzikir pada Allah Taala kecuali pada tempat yang baik-baik, supaya kita mendapat ketenangan dan tidak terganggu, dan hatinya sentiasa tenang, fokus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi aidan an yakuna famuhu nadhifan, dan juga sewajarnya lah bagi orang yang berzikir itu hendaklah sentiasa mulutnya dalam keadaan bersih, iaitu bersih daripada najis, sama ada najis hakikat ataupun najis hukmi, iaitu najis yang berbentuk hukmi, iaitu seperti mana yang dilakukan oleh mulut, iaitu al-ghibah, yang mengumpat dan sebagainya. Fa in kana fihi taghayyurun, sekiranya berlaku perubahan di dalam mulutnya, sama ada dari segi kekotoran dan sebagainya, azalahu bisiwak, seeloknya lah dia membersihkan, menghilangkan kekotoran tersebut dengan siwak. Kalau siwak ni kita semua dah maklum, iaitu kayu sugi lah kan. Dan boleh juga dengan pelbagai cara. Zaman sekarang ni dah ada macam-macam perkara, benda yang boleh membersihkan mulut kita, sama dengan berus gigi dan sebagainya lah, iaitu yang menghilangkan kekotoran, bau busuk mulut kita. Sebab apa? Sebab bersama dengan orang yang berzikir tersebut adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab para malaikat ini juga akan terganggu dengan bau busuk dan tak suka dengan bau busuk. Dan malaikat juga akan terganggu seperti mana manusia terganggu. Fa in kana fihi najasatun, dan sekiranya terdapat najis, iaitu najis pada badan seseorang yang berzikir tersebut, azalaha bil ghasli bil ma', maka dia hendaklah menghilangkannya dengan mandi dengan air. Falau zakara wa lam yaghsilha, dan sekiranya
dia berzikir, teruskan berzikir dalam keadaan ada kekotoran, ada najis pada badan dia, walam yaghsilha, dan dia tak mandi, tak menghilangkannya, fahuwa makruh, maka hukum dia makruh, wala yahrum, dan tidak dikira sebagai haram. Walau qara al-Quran wa famuhu najis, dan sekiranya dia membaca Al-Quran dan mulutnya ada bernajis, maka hukum dia kuriha, makruh. Wa fi tahrimihi wajhan, adapun dalam pembahagian sekiranya ada pendapat yang mengatakan haram, ada dua wajhan li ashabina, ada dua pendapat. Asahhuhuma la yahrum, pendapat yang paling sahih tidak haram, hanya makruh saja. Contoh sekiranya yang mengatakan najis dalam mulut ni seperti air liur basi. Ada pendapat ulama mengatakan air liur basi ini adalah najis. Itu sekiranya air liur basi tersebut datang daripada perut, itu jelas-jelas najis. Dan sekiranya dari tekak ataupun daripada paru-paru, itu tak dikira sebagai najis, hanya dia suci dan makruh saja. Dan seeloknya kita membersihkan mulut dengan sebaik-baiknya sebelum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun fil ahwal allati yukrahu fiha zikr, iaitu fasal berkenaan dengan keadaan-keadaan yang dimakruhkan kita berzikir padanya. Qala al-imam a'lam anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwal illa fi ahwal warada asy-syar'u bi istisna'iha, nadhkuru minha huna tarafan isyaratan ila ma siwahu mimma sayati fi abwabihi insyaallah taala. Kata imam, ketahuilah anna dzikra mahbubun, sesungguhnya zikir ni sangat sangat dituntutlah, mahbub fi jami'il ahwal, pada setiap keadaan, illa fi ahwalin warada asy-syar'u bi istisna'iha, kecuali pada keadaan tertentu yang terdapat pengecualian daripada syarak. Nadhkuru minha huna tarafan, kami akan sebut sebahagian daripadanya, isyaratan ila ma siwahu mimma sayati fi abwabihi insyaallah, sebut sebahagian daripadanya dan akan disebut sebahagian yang lain, bakinya yang lain pada bab-bab yang akan datang insyaallah taala. Min dzalik, di antaranya annahu yukrahu dzikru halatal julus ala qada'il hajah, itu hukum makruh, itu berzikir. Yang dimaksudkan berzikir ni ialah berzikir dengan dalam keadaan ni ialah berzikir dengan mulut, dengan lidah. Halatal julus ala qada'il hajah, dalam keadaan qada' hajat, membuang air besar, itu di dalam tandas, makruh dengan berzikir dengan lidah. Wa fi halatil jima', dalam keadaan berjima'. Wa fi halatil khutbah liman yasma'u sautal khatib, dalam keadaan orang yang mendengar khutbah hari Jumaat, bagi mereka liman yasma'u sautal khatib, mereka yang mendengar, itu berada di dalam masjid, mendengar suara khatib. Wa fil qiyam fi shalah, dalam keadaan berdiri semasa solat, sebab solat ni dia ada zikir-zikir yang tertentu yang telah dikhususkan semasa dalam solat, makruh kita berzikir dengan selain padanya. Bal yashtaghilu bil qiraah, bahkan dia hendaklah menyibukkan dirinya dengan qiraah, iaitu membaca Fatihah dan zikir-zikir yang telah ditetapkan. Wa fi halatin nu'as, itu dalam keadaan mengantuk, makruh hukumnya berzikir. Teringat satu hadis
yang mafhum dia berkenaan dengan pada satu hari Nabi SAW masuk ke dalam satu rumah salah seorang isteri dia. Kemudian baginda Nabi SAW melihat ada satu tali yang diikat pada dua tiang, di antara dua tiang. Kemudian Nabi hairan. Nabi tanya, apa tujuan tali ini diikat? Kemudian dijawab, tali ini adalah untuk isteri dia, iaitu Zainab. Yang mana dia, kalau dia mengantuk, dia akan, ketika mana dia solat, dia akan memegang tali tersebut untuk menghilangkan ngantuknya. Kemudian Nabi terus membantah perkara tersebut. Itu Nabi terus memerintahkan untuk memotong tali tersebut. Sebab Nabi kata, saya tak ingat matan hadis. Nabi supaya Nabi menyuruh untuk solat ketika mana dalam keadaan cergas saja. Kalau tak mampu, kalau mengantuk, duduk. Makruh hukum berzikir dalam keadaan mengantuk. Wala yukrahu bil tariq wala fil hammam. Wallahu a'lam. Dan tidak makruh berzikir ketika mana dalam perjalanan. Wala fil hammam, dan juga dalam ketika mana di tempat hammam ni tempat mandi lah, tempat mandi, iaitu tempat mandi awam yang tidak ada, bukan tandas lah, macam seperti mana di kolah, di kolah, mandi di kolah. Wallahu a'lam. Kemudian faslun fi bayan haqiqati zikri, berkenaan dengan hakikat zikir. Al-muradu minaz zikri hudurul qalbi. Yang dimaksudkan dengan zikir ni adalah dengan hudurul qalbi, iaitu dengan menghadirkan hati, iaitu khusyuklah. Fa yanbaghi an yakuna huwal maqsud az-zakir fa yahrisu ala tahsilih. Itu adalah maksud, tujuan daripada zikir, iaitu dengan menghadirkan hati, iaitu mengkhusyukkan hati. Wa yahrisu ala tahsilihi, maka segilah orang yang berzikir ini dia berusaha untuk mencapainya, iaitu mencapai khusyuk. Wa yatadabbaru ma yadhkur, itu dengan mentadabbur, menghayati dengan apa yang dizikirkannya. Wa yata'aqqalu ma'nahu, itu dengan memahami maknanya. Fatadabbur fi zikri matlubun, itu tadabbur, menghayati zikir ni matlub, itu sangat dituntut. Kama huwa matlubun fil qiraah, seperti mana dituntut dalam qiraah, itu qiraah membaca Al-Quran. Lishtirakihi ma fil ma'na al-maqsud, disebabkan pengungsian maksud, iaitu kita mentadabbur, kita menghayati apa yang kita baca, apa yang kita zikir, apa yang kita ucapkan. Itu kita, seorang yang berzikir itu dia kena berusaha semampu mungkin, itu dengan bermujahadah, melawan segala penyakit, iaitu penyakit hati, iaitu segi riya, iaitu ujub dan sebagainya. Walihadza kana al-mazhab as-sahih al-mukhtar istihbab madd az-zakir qawluhu la ilaha illallah bima fihi min at-tadabbur. Maka dengan sebab itu ada satu pendapat yang sahih, yang terpilih, istihbab majlis zakir, iaitu dituntut, disunatkan untuk majlis zakir, iaitu memanjangkan orang yang berzikir ni. Orang yang berzikir ni dia disunatkan memanjangkan pada perkataan, pada kalimah la ilaha illallah. Itu la, itu panjang, dipanjangkan sikit, itu 2 rakaat ataupun lebih sikit. La ilaha illallah, itu disunatkan. Lima fihi minat tadabbur, sebab pada memanjangkan kalimah tersebut mencapai maksud tadabbur, memberi peluang kepada kita untuk menghayati maksudnya. Wa aqwalus salaf wa a'immatil khalaf fi hadza masyhuratun, itu pendapat ataupun di kalangan para ulama salaf dan khalaf
pada berkenaan dengan hakikat zikir ni terlalu panjang. Imam Nawawi sebut secara ringkas lalu saja. Sebab ini sebahagian daripada panduan ringkas yang diletakkan Imam Nawawi kepada pembaca kitab ni untuk menghayati bab-bab yang akan diterangkan kemudian faslun fi tadarukiz zikri liman i'tada al-mulazamati alaihi. Itu berkenaan dengan penggantian ataupun muqadha kepada mereka yang bermulazamah dengan sesuatu zikir. Qala yanbaghi liman kana lahu wazifatun min az-zikri fi waqtin min lailin aw naharin aw aqiba salatin aw halatin min al-ahwal fafatathu an yatadarakaha wa ya'tiya biha idza tamakkana minha wa la yuhmilha fa innahu idza i'tada al-mulazamata 'alayha lam yu'arridha lit-tafwid wa idza tasahala fi qada'iha sahula 'alayhi tadhi'uha fi waqtiha. Kata Imam, yang bagi liman kana lahu wazifatun, maka sayudianya lah, sewajarnya lah bagi orang yang ada wazifah, yang ada hizib, itu zikir yang tertentu yang telah ditetapkan dia pada waktu-waktu yang tertentu, fi waqtin min lailin aw nahar, pada waktu siang ataupun malam ataupun siang, au aqiba salatin, atau dia ada wirid tertentu selepas mana dia solat, au halatin minal ahwal, ataupun pada keadaan-keadaan yang tertentu, fafatathu, maka apabila dia tertinggal, terlepas disebabkan keuzuran, disebabkan ada urusan tertentu, ada kecemasan dan seumpamanya, ay yatadarakaha wa ya'tiya biha idza tamakkana minha, adalah lebih baik untuk dia menggantikannya ataupun mengqadhakannya, wa ya'ti biha idza tamakkana minha, pada masa-masa yang lain, selepas mana dia selesai pada urusan dia, diganti terus, dia qadha zikir yang dia sepatutnya dibaca pada waktu tersebut diganti pada waktu yang lain. Itu disunatkan, digalakkan, wala yuhmilha, dan jangan dia ambil mudah wala yuhmilha, dia kena ambil berat untuk menggantikannya, mengqadhakannya. Fa innahu idza i'tada al-mulazamata 'alayha lam yu'arridha litafwid. Sekarang dengan perbuatan fa innahu idza i'tada, iaitu apabila dia mulazamah, istiqamah dengan zikir-zikir tertentu, lam yu'arridha litafwid, maka tidak wajarlah untuk dia meninggalkannya. Tak elok, tak manislah kan. Wa idza tasahala fi qada'iha, apabila dia bermudah-mudah dalam tidak menggantikan zikir-zikir yang dia buat tu, sahula alaihi tadhi'uha fi waqtiha, maka di masa akan datang dia akan mudah juga untuk meninggalkan zikir yang dia lakukan. Contoh, kalau dia ada zikir, dia baca zikir selepas subuh, kemudian pada satu hari dia ada kecemasan, kemudian dia terpaksa tinggalkan zikir dia tersebut, maka seeloknya lah apabila dia selesai pada urusan, dia terus menggantikan zikirnya, dan jangan ditangguh-tangguhkan, jangan diabaikan, sebab untuk membiasakan diri dengan istiqamah. Wa qad sabata fi sahih Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi aw an shay'in minhu faqara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhri kutiba lahu ka'anna qara'ahu min al-lail. Dan telah ada satu hadis dalam sahih Muslim daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi, itu sesiapa yang tertidur daripada
melakukan membaca hizibnya, iaitu hizib wirid zikir tertentu yang ditetapkan dia untuk dibaca pada waktu tersebut, waktu malam tersebut, au an syai'in minhu, atau sesuatu sebahagian daripada zikir-zikir tersebut, faqara'ahu, iaitu dia membacanya, menggantikannya zikir tersebut, ma baina salatil fajri wa salatil zuhri, di antara dua solat selepas solat subuh sehingga waktu solat zuhur, dibaca di antara dua waktu tersebut, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatatkannya pahala seolah-olah dia membaca pada malam tersebut. Itu dalil menggalakkan untuk kita qada zikir yang kita buat. Banyak lagi dalil-dalil berkenaan dengan tersebut. Cuma Imam Nawawi hanya sebut satu dalil saja, dan akan banyak lagi dalil ataupun hadis-hadis yang akan disebut berkenaan tersebut di bab yang akan datang. Kemudian sikit lagi kita baca sama sikit. Faslun fi ahwalin ta'ridu lizzakir yustahabbu lahu qat'u dzikri bisababiha thumma ya'udu ilaihi ba'da zawaliha. Itu berkenaan dengan perkara yang menghalang yang mana dituntut ataupun sunat untuk orang yang zikir ni, dia menghentikan seketika zikir dia dengan sebab halangan tersebut, dan kemudian kembali menyambung zikirnya. Minha, di antaranya, idza sullima alaihi radda salam summa ada ila zikri, ketika mana dia sibuk berzikir, kemudian ada orang bagi salam, maka dia wajib menghentikan zikir tersebut untuk menjawab salam. Summa ada ila zikri, sebab hukum menjawab salam ni adalah wajib, dan hukum memberi salam adalah sunat, dan hukum ini adalah sunat lebih afdal. Itu menjawab adalah wajib. Wa kadza idza 'atasa 'indahu 'atisun, dan apabila orang yang berada di dekat dengan dia bersin, dia hendaklah tashmitul 'atis. Itu sunat untuk dia menghentikan zikir dia seketika untuk tashmid. Tashmid ni maksud dia kita mengatakan yarhamukallah, itu dengan mendoakan kepada orang yang bersin, dengan syarat orang yang bersin tersebut mestilah mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, barulah kita disunatkan untuk tasmitul 'atis, iaitu mendoakan orang yang bersin. Kalau dia tak ucap alhamdulillah, maka tidak disunatkan untuk kita mendoakan yarhamukallah kepada orang tersebut, kerana terdapat dalam satu hadis di mana ada dua orang, tak pasti, mungkin dalam satu keadaan, dalam satu kejadian, yang mana seorang bersin, dua-dua orang bersin, kemudian salah seorang sebut ucap alhamdulillah, dan seorang lagi tak sebut alhamdulillah, maka Nabi mendengar orang yang mengucapkan alhamdulillah, Nabi mendoakan yarhamukallah, dan orang yang tak menyebut alhamdulillah, Nabi tak doakan yarhamukallah. Itu dia dituntut orang yang bersih ni, dia mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, barulah disunatkan kepada orang yang berada dekat dengan dia mengucapkan yarhamukallah. Syammatahu summa ara ila zikr, dia mentasmidkan, kemudian dia kembali kepada zikir, yang menyambung semula zikirnya. Wa kadza idza sami'a al-khatib, seperti juga ketika mana dia mendengar khutbah. Dengar khutbah ni adalah wajib, zikir adalah sunat. Seeloknya dia berhenti pada zikir mendengar khutbah. Wa kadza idza sami'a al-mu'adzin, begitu juga ketika mana dia mendengar surah azan, muadzin melonggarkan azan, maka dia dituntut untuk berhenti zikir seketika. Ajabahu fi kalimatil azan, itu menjawab kalimat-kalimat azan tersebut, wal iqamah, dan juga iqamah, summa ada ila zikr, dan kemudian sambung balik zikirnya. Wa kadza idza ra'a munkaran adzalahu, dan ketika mana dia melihat satu-satu kemungkaran,
maka hendaklah dia berhenti untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Au ma'rufan, atau perkara yang ma'ruf, arsyada ilahi, au mustarsyidan ajabahu, ketika mana ada orang minta petunjuk, minta tunjuk jalan dan sebagainya, maka ajabahu, maka dia hendaklah menjawab, memberi petunjuk kepada orang tersebut. Summa ada ila zikr, kemudian dia sambung balik zikir dia. Wa kadza idza ghalabahu an-nu'as, begitu juga ketika mana dia terlalu sangat mengantuk. Au nahwuhu, atau seumpamanya, wa ma asbaha dza kullahu, atau seumpamanya yang boleh kita kiaskan, iaitu disunatkan apabila ada halangan tertentu ketika mana zikir, ketika mana kita berzikir, disunatkan ataupun tak ada masalah untuk kita berhenti seketika, dan apabila selesai urusan tersebut terus sambung, jangan ditangguh-tangguh lagi. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Kemudian faslun fi ishtirati talaffuz bi zikri hatta yu'taddu bihi. Baik, ini sikit lagi kita mungkin sambung esok lah, insyaAllah. Mungkin esok kita akan masuk terus kepada bab berkenaan dengan zikir-zikir. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri saya mohon maaf. Dan kalau ada sebarang kesalahan, mohon tegur kepada para asatidzah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita sambung esok pada waktu yang sama, dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi istiqamah, beri taufik kepada kita untuk istiqamah dalam membaca kitab ini, insya-Allah. Kita akhir dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Dan terima kasih kepada semua, jazakumullah khairan, kepada yang sudi menonton. Mudah-mudahan berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.